Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello semua. Kami bawakan kepada anda podcast At the Forefront of Innovations oleh Putra Science Park Universiti Putra Malaysia. Bersama saya Dr. Wan Nur Hayati, Timbalan Pengarah Putra Science Park UPM, ditemani oleh yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Yus Aniza binti Yusof dari Fakulti Kejuruteraan yang juga merupakan Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan Produk Halal UPM, dan yang berusaha Profesor Madya Dr. Maimunah binti Sani dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan UPM. Terima kasih Prof berdua sudi bersama siri podcast kita pada kali ini. Tajuk sembang kita sangat signifikan kepada kebanyakan masyarakat di negara kita, iaitu inovasi suplemen kesihatan berkualiti dalam menghadapi cabaran kesihatan global. Saya suka untuk bertanya kepada Prof Yus. Mohon pencerahan berkenaan dengan apa itu sebenarnya suplemen kesihatan, Prof? Suplemen kesihatan yang kita makan itu produk-produk dalam pelbagai bentuk seperti tablet, serbuk yang dimakan untuk kita sebagai melengkapkan nutrien pemakanan kita. Dia mengandungi vitamin, asid lemak, minerals dan pelbagai kandungan yang memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Okey, terima kasih Prof. Mm-mm. Melengkapkan nutrisi untuk kebaikan kesihatan Yes. kita. Bagaimana pula Dr. Maimunah? Adakah tepat kalau kita kata nak sihat, nak cantik, mesti kena makan suplemen kesihatan? Atau apa sebenarnya sebab kita perlu mengambil suplemen kesihatan untuk diri kita? Okay, Dr. Wan, secara amnya untuk individu yang sihat, mereka boleh mendapatkan cukup nutrisi melalui makanan yang seimbang setiap hari. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keperluan nutrisi seseorang, termasuk diet, keadaan kesihatan seseorang dan dia punya lifestyle kehidupan. Contohnya pada warga tua yang keperluan nutrisi mereka mungkin lebih daripada biasa dan ada keperluan untuk mendapatkan suplemen selain daripada diet normal. Untuk penambahbaikan dalam penjagaan diet harian bagi mereka terutamanya yang memerlukan mungkin untuk penjagaan kesihatan yang khusus, baik ya untuk mereka mengambil suplemen kesihatan. Betul. Usaha yang telah dilaksanakan di UPM dan kami sedia maklum sumbangan daripada kedua-dua penyelidik Prof Yus dan juga Dr. Maimunah dalam penghasilan inovasi yang berkualiti. Usaha ini bukan terhad kepada kita kata penyelidikan dan pembangunan, tetapi melangkaui dari sumbangan sebagai seorang akademia yang meliputi dari segi penghasilan terjemahan teknologi kepada inovasi. Mungkin orang ramai kenali inovasi tersebut sebagai produk kesihatan yang mudah mereka dapati dan mudah untuk mereka makan dan sebagainya. Usaha daripada makmal sehingga sampai ke pasaran, sampai kepada pengguna yang kita sasarkan itu. Saya difahamkan juga Prof Yus, usaha ni dah lama, bertahun, mungkin sekitar 10 tahun. Ya, usaha yang telah dilaksanakan ya begitu gigih. Apa sebenarnya yang berlaku di makmal Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan UPM itu? Okey, pendidikan ni ya, terima kasih Tuan, 10 tahun lepas di mana kita buat pendidikan asalnya selepas pelajar daripada Pakistan, pelajar PhD daripada Pakistan, Dr. Azhar Ali mendaftar, kita berhasrat untuk menghasilkan suplemen untuk malnutrisi, mengalami masalah malnutrisi di kalangan kanak-kanak. Dan sebab moringa yang kita produk penyelidikan kita hasilkan bukan moringa tablet mudah kunyah telah pun diklasifikasikan oleh WHO sebagai makanan yang untuk mengatasi masalah malnutrisi. Jadi sebab moringa mengandungi pelbagai khasiat antioksidan, vitamin dan pelbagai. Jadi kami memproses daun moringa
dihasilkan bentuk serbuk dan dibuat formulasi menjadi tablet yang mudah kunyah untuk kanak-kanak. Dan pendidikan tu mengambil masa sebab selepas tahun 2017 Ya. kita mendapat patent, dan selepas sesi press conference yang telah dibuat oleh pihak Putra Science Park, saya amat berterima kasih kepada pihak Putra Science Park yang banyak membantu kami bagi mempromosikan projek ini, di mana semasa sesi tersebut kebanyakan yang mendapat maklum balas pada pengguna merupakan kalangan dewasa yang berminat untuk mencuba produk ini. Penerimaan ataupun keperluannya disangkakan pada peringkat awal tu lebih memanfaatkan kepada golongan anak-anak. Tapi hakikat di luar sana ramai juga memerlukan di kalangan dewasa. Begitu dekat universiti dan juga masyarakat. Bila kita sampaikan dengan pelbagai media, mudah untuk sampai kepada pengguna. Untuk mengetahui sebenarnya usaha di peringkat universiti dilakukan R&D, diterjemahkan kepada inovasi tadi sehingga menghasilkan produk yang macam kita ada dekat depan ni. Jenama dia Moringo. Kita akan sembang berkaitan dengan produk ini dengan lebih lanjut lagi. Bercakap tentang superfood moringa itu sendiri. Kebetulan pula pada sesi kali ini kedua-dua penyelidik mengusahakan berasaskan kepada moringa. Betul. Right. Kita dengar pula cerita Dr. Maimunah bagaimana usaha yang telah dilaksanakan dan kejayaan akhirnya dapat menembusi ke pasaran. Untuk makluman semua, saya mendaftar masuk di UPM sebagai pensyarah pada tahun 2012 dan mula mengusahakan inovasi ini sejak tahun 2019. So about 7-8 tahun yang pertama, saya punya role atau aktiviti lebih kepada teaching and research. Tapi sejak saya menjadi timbalan dekan jaringan, di mana satu fasiliti kami namakan Teaching Factory di Fakulti Sains Teknologi Makanan, bawah tanggungjawab timbalan dekan jaringan. Ini adalah satu bidang yang bukan bidang saya, sebab bidang saya adalah Food Quality Management and Food Safety. Tapi disebabkan saya ada tanggungjawab untuk mengoperasikan, mainly supervision dalam mengoperasikan Teaching Factory ini, saya mengambil tanggungjawab untuk initiate satu projek yang berkaitan. So saya memilih moringa seed, biji moringa, disebabkan oleh moringa adalah superfood, dan pengekstraktan minyak dari moringa boleh dijalankan menggunakan teknologi hijau supercritical fluid extraction. Dari satu pokok tu kan dimanfaatkan oleh penyelidik UPM, dari daunnya, dari bijinya, sehingga menjurus kepada penghasilan satu produk yang kita boleh guna pakai sebagai alternatif untuk penjagaan kesihatan. Kalau yang tadi Prof Yus lebih kepada menyelesaikan masalah malnutrition di kalangan kanak-kanak dan juga dewasa, dan teknologi yang dihasilkan itu berupa patent yang telah pun dianugerahkan kepada UPM untuk teknologi yang telah dibangunkan. Susah ke Prof nak laksanakan semua ni? Sebab kita tahu dunia penyelidikan ini tidak lagi sekadar penyelidikan dan pembangunan. Malah dunia penyelidikan dia menjadi semakin seksi dan menjadi semakin sensasi. Kenapa? Kerana penyelidik mampu menciptakan nilai yang baharu kan, dan juga memberikan manfaat. Yang kita fokuskan pada hari ini adalah alternatif kepada penjagaan kesihatan menggunakan suplemen kesihatan yang berkualiti. So sumbangan tu sangatlah signifikan. Usaha dilaksanakan tu sangat meluas kan. Penghasilan patent mengambil masa, mengambil kira kos dan pelbagai faktor, dan juga sokongan dokongan banyak pihak ya dalam usaha ini. Berbalik kepada soalan tadi tu, susah tu saya rasa memanglah susah ya perkara ini, tapi mampu dilaksanakan. Apa pemangkin dalam ekosistem UPM menyokong usaha penyelidikan Prof ni sampailah menjadi satu produk yang dikomersialkan? Pemangkinnya,
pada tahun 2017 kita dapat patent, 2018 press conference. Lepas tu kita masih membangunkan lagi produk ni supaya kita dapat capai rasa yang masyarakat boleh terima. Mana saya telah menyertai program InnoHub di bawah Putra Science Park UPM untuk validasi pasaran. Semasa dalam proses tu banyak yang saya belajar pelbagai aspek selain daripada penyidikan yang kita dah buat di lab, nak diterjemahkan supaya orang boleh terima dan makan dengan rasa yang mudah, yang selesa untuk mereka makan. So pemakin dia bila orang datang call ke pejabat di jabatan nak produk ni hasil daripada press conference tu. Dan kita develop further. Sokongan dari pejabat pemindahan teknologi ataupun kita sebutkan sebagai TTO, Technology Transfer Office, iaitu Putra Science Park di UPM. Dari seawal perlindungan harta intelek selepas terhasilnya teknologi yang telah dibangunkan itu. Patent dan untuk Dr. Maimunah adalah trade secret. Seawal itu kemudian kita promosikan lagi dengan pelbagai kaedah, termasuklah Putra Cipta branding untuk press conference di UPM untuk kita capai kepada sasaran kita, untuk kita bantu mereka kan. Penyelesaian dihasilkan di makmal begitu indah sekali, memberikan manfaat untuk membantu. Berapa ramai yang telah dibantu setakat ini, Prof? Alhamdulillah sebab kita baru sahaja proses baru sahaja license patent ni daripada pihak UPM, dalam proses mengkomersialkan dengan lebih meluas. Setakat ini saya boleh katakan dalam lebih daripada 200 pengguna ataupun lebih yang dah mencuba dan repeat customer pada produk ini. Alhamdulillah. Saya dengar juga kabar daripada perkembangan Dr. Maimunah sendiri yang merupakan pengasas kepada syarikat My Bio Beauty and Health Sdn Bhd. Begitu juga dengan Prof Yus, iaitu pengasas kepada Nutra Majis Sdn Bhd. Merupakan kedua-duanya adalah syarikat pemula di bawah bimbingan InnoHub UPM. Setakat ini penerimaan juga dikabarkan begitu baik sekali. Di kalangan siapa, Prof? Untuk produk Nutradian, Moringa Soft Gel dan Moringa Collagen Powder, kita punya customer avatar adalah senior citizen, warga tua berumur 40 tahun ke atas. Juga kita target kepada aktif individual berumur starting 30 tahun ke atas. Kita setiap kali kita ada buat sale, kita monitor, kita ada database of our customer. So generally kita dah lebih kurang dalam 500 orang sudah mendapat manfaat daripada produk kami. Produk berjenama Nutradian. Sangat menarik kalau kita tengok daripada packaging ringkas produk Prof Yus yang berjenama Moringo ni, senang dipaketkan dalam bentuk yang kecil-kecil begini. Apa tujuan, apa strategi ni, Prof? Tujuan kita supaya mudah dimakan begitu sahaja. Sebab kita semasa penyidikan kita buat pelbagai rasa. Dan yang ini kita buat rasa mint yang daripada potential customer kita, rasa mint yang paling ramai yang minat. Dan bila dalam bentuk begini kita boleh bubuh dekat handbag, boleh bubuh dalam beg dan boleh bawa ke mana-mana sahaja. Itu antara dan untuk orang mencuba, mereka boleh mencuba dulu beli paket sebelum mencuba dengan kotak ataupun botol. Itu tujuan kita supaya orang mencuba dahulu. Dan bila makan produk ini supaya bila on the go mereka boleh makan macam nak pergi meeting ke, boleh sebab antara khasiat daripada produk ini mengandungi vitamin B6 dan B12. Dia bagus dari segi untuk tenaga, penghadaman, bagus untuk minda. Dan selain itu mengandungi protein, lisin dan laisin yang bagus untuk tulang dan juga otot, serta mengandungi mineral daripada magnesium dan kalsium
yang bagus untuk pertumbuhan otot, tulang dan juga saraf. So Okey. sebab tu kita perkenalkan dalam bentuk begini. Alright. Ya. Begitu banyak sekali khasiat dan Mm-mm. apa yang Prof dah sebutkan tadi dari segi khasiat dan kebaikan Moringo ini kepada pengguna ataupun Mm-mm. testimoni. Yes. Adakah data-data secara saintifik telah dibuktikan tentang khasiat ini? Ya. Okey, daripada pelabelan kotak ini, Mhm. okey, kita mendapatkan permohonan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah pengkelasan makanan. Jadi ia merupakan produk makanan dan bagi tujuan pelabelan pada produk kita, kita buat analisis. Mhm. So analisis daripada nutrien, moringa dikenali sebagai pelbagai khasiat, tapi daripada formulasi kita Mhm. yang tingginya adalah B6 dan B12 Okey. yang kita ukur dan vitamin dan juga nutrien yang lain. Alright. Okey. Mhm. Terbukti produk yang terhasil daripada makmal UPM ada kualiti yang kita penuhi ya, dari segi capai piawaian tertentu, dari segi keperluannya supaya produk ini adalah efektif dan juga selamat di pasaran. Berbalik kepada produk Nutridian, saya nampak ada kepelbagaian package yang kita ada. Ada mungkin berbentuk serbuk ya doktor, dan juga yang kat bawah ni berbentuk apa? soft gel. Soft gel. Ya. Bagaimana sebenarnya pengguna dapat consume ataupun mengambil suplemen kesihatan ini doktor? Ya. Untuk produk Moringa Soft Gel, kita offer convenience ya. Maksudnya consumer hanya perlu ambil 2 soft gel, 2 pieces sehari. Jadi dia sangat senang untuk consume, ambil soft gel and minum air. Tapi untuk Moringa Collagen Powder ni, ianya perlu dimasukkan dalam pagi-pagi minum kopi atau tea, boleh juga dalam air suam. Dia dalam bentuk serbuk. Apa rasanya tu kalau kita campur dengan air suam tu? Betul. Ini adalah unflavoured. Kita tak letak apa-apa flavor. Jadi kami recommend untuk masuk dalam beverage pagi-pagi, kopi atau tea, dia tak akan ubah rasa kopi atau tea itu sendiri. Tapi kalau nak masukkan dalam air suam, sebab dia tak ada flavor, jadi pengguna kena terus minum lah. Dia tak ada fishy taste, tapi mungkin consumer lebih prefer mix dengan kopi atau tea banding dengan air suam sebab dia tak ada flavor. Mungkin juga ada kepekatan macam kita campurkan susu mungkin creamer dalam minuman. Untuk Moringa Collagen, kita dah masukkan dalam tu 1 scoop dan kita dah buat formulation untuk 1 scoop Moringa Collagen itu akan provide 5 gram collagen atau dalam 6 gram protein. So ini adalah satu produk yang tinggi kandungan protein. Macam itulah 1 scoop 1 hari untuk 5 gram supply collagen. Apa kata pengguna setakat ini doktor? Pengguna to my surprise lebih suka Moringa Soft Gel sebab senang untuk diambil banding dengan Moringa Collagen Powder. Tapi soft gel tadi kita perlu campur dengan apa-apa? Itu direct consumption. Consume. Direct. Soft gel diletak dalam bentuk yang bagaimana? Dia macam fish oil. Okay. Macam fish oil. Fish oil kita agak familiar. Senang juga untuk diambil. Just masuk 2 biji dalam mulut dan minum air. Ambil ubat. Apa yang menjadikan produk ini sebenarnya satu suplemen kesihatan yang berkualiti doktor? Macam Prof Liz juga tadi, kedua-dua produk ni sudah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia di mana ada satu inisiatif di NPRA dipanggil pengkelasan FDI, Food Drug Interface. So untuk Moringa Soft Gel, itu adalah kira sebagai drugs sebab bentuk dia yang dalam bentuk soft gel. So kami dah selesai membuat product registration di mana kami perlu provide data, literature, research article, so on and so forth dan sudah mendapat kelulusan.
dan kami sudah mendapat mile number under T, traditional medicine. Okey. Untuk Moringa Collagen, kita juga buat pengkelasan dan dia diklasifikasikan sebagai makanan, food. Hmm. Dalam masa mungkin 5 tahun penyelidikan doktor, Ya. hasilnya sekurang-kurangnya ada 2 Ya. produk daripada usaha ini. Ya. Saya kira itu sangat signifikan ya pencapaian sebagai seorang penyelidik bersama dengan pasukan ya, penyelidik lain mungkin di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan sendiri. Dan juga yang keunikan kedua-dua penyelidik pada hari ini menceburkan diri, melibatkan diri dalam syarikat pemula sebagai pengasas. Saya kira pengalaman itu sangat berharga. Sangat berharga. Mungkin juga doktor nak kongsikan dari segi dorongan kepada kawan-kawan ataupun sesiapa yang merasakan mungkin produknya ada di makmal tapi jangan disimpan di makmal, kita seharusnya membawa ke pasaran. Adakah menceburkan ataupun melibatkan diri dalam syarikat pemula ni satu pilihan yang baik? Definitely is a big yes. Of course, penyelidik mendapat support daripada Putra Science Park, terutamanya grant InnoHub, dan saya nak highlight kepentingan mentor dalam setiap kelas, setiap minggu, di mana mentor guide researchers sekali dengan CEO untuk tujuan commercialization, sebab most of the time CEO dan researchers adalah newbie ya, orang baru ya. Jadi kita tak tahu apa perlu dibuat when you want to go for commercialization. Dan obviously mentor adalah orang dalam bidang yang berkaitan. So kita banyak belajar daripada mentor. Okey, dan dalam program InnoHub itu bukan sekadar untuk menubuhkan syarikat tetapi juga bagaimana kita memastikan akhirnya produk Moringo, produk Nutridian diperkenalkan di pasaran. Kita membangunkan dari segi produk yang berasaskan kepada permintaan pasaran dan juga kita sebenarnya menciptakan siapa sebenarnya sasaran pengguna yang menghadapi masalah ataupun memerlukan bantuan dalam penjagaan kesihatan mereka. Betul kan? Okey, sangat menarik kalau nak ceritakan kepelbagaian yang telah terhasil sebagai suplemen kesihatan di makmal UPM sehingga ke pasaran di Malaysia. Tetapi dengan kualiti yang ada, pasaran itu tidak terhad kepada pasaran tempatan. Saya percaya begitu kan? Betul. Ya. Sejauh mana sebenarnya bila produk-produk ni berada di pasaran, mungkin kalau Nutridian boleh didapati di mana? Kami sudah berkolaborasi dengan major pharmacist di Malaysia, contohnya Al-Arif Pharmacy, Kaiza Pharmacy. Kami baru saja masuk Alpro, One Click online. Selain daripada platform TikTok, Shopee, dan kami juga ada website sendiri. Prof nak sebutkan website-nya? Ya, www.nutridian.com. Kami berada di 2 platform lah, offline and online. Begitu mudah sekali ya, di hujung jari boleh mendapatkan produk Nutridian. Tidak semestinya pergi ke farmasi, namun telah berada di rangkaian farmasi di seluruh negara kita. Saya percaya juga Prof, ramai dekat luar sana tu tanya, dekat mana kami nak dapatkan Moringo ni Prof? Okey, insyaAllah produk Moringo ni boleh didapati di Putra Mart, Universiti Putra Malaysia. Di mana Putra Mart merupakan di sebelah Astana Putra UPM, dan juga di Persatuan Alumni UPM, Koperasi Fakulti Kejuruteraan, dan juga kita juga ada online platform. Kami baru nak bermula mengatur langkah slowly dengan melalui Facebook Moringa Chewable Tablets, Instagram Moringa Chewable Tablets, dan juga TikTok. Okey, Dr. Wan, saya nak tambah sikit. Okey, dalam bentuk produk ni yang mudah kunyah ya, yang mana boleh makan 1 hingga 6 biji sehari, di mana kita ingin mengetengahkan dari segi menebusi
solusi ataupun solusi di keadaan cabaran global masa kini, di mana produk ini bila boleh dimakan begitu sahaja, kami berharap bahawa produk ini dapat juga menembusi kawasan-kawasan yang susah untuk mendapat zat seperti kawasan banjir, kemarau ataupun kawasan peperangan. So itu antara selain daripada keadaan mudahnya dibawa ke mana sahaja. Okey. Dan sekiranya berminat, para pendengar juga boleh dapat ke WhatsApp kami di nombor talian 012-803-6684. Okey, Ya. insya-Allah. Dr. Maimunah, saya dikhabarkan juga dalam usaha untuk membawa produk ini ke peringkat global. Boleh Prof kongsikan tentang usaha dan penerimaan pihak mana sebenarnya di luar negara sana dan juga menantikan produk ini masuk ke pasaran mereka? Ya, Nutrien adalah kami mencadangkan Nutrien sebagai solusi masalah kesihatan sedunia. Kami marketing strategi kami adalah untuk menyelesaikan masalah sakit lutut atau osteoarthritis. Dan ianya juga menjadi isu global? Ya, osteoarthritis ni atau sakit lutut ni salah satu faktornya adalah proses penuaan, di mana apabila kita mencapai umur 30 tahun, badan kita, efisiensi badan kita mengeluarkan kolagen sudah berkurang. Okey. Apabila Ingatkan 30 muda lagi. proses aging tu sudah berlaku. Okey. Tapi apabila kita berumur 50 tahun, badan kita sudah tidak efisien mengeluarkan kolagen. Kita hilang dalam kadar 50%. Di Asia dan juga di negara mana, Doktor? Untuk tujuan ekspor, saya targeting untuk market North America, termasuk USA dan Canada. Melalui inisiatif SME Corp, Nutrien connected dengan satu market linker dia panggil, dinamakan Enscorp International. Jadi kita berkolaborasi dengan market linker ni untuk ekspor produk Nutrien ke USA dan seterusnya harap boleh buat produk listing di Amazon. Masya Allah. Kita doakan semoga berjaya usaha ini untuk kesejahteraan dari segi kesihatan dunia global. Terima kasih kepada Prof Yus dan juga Dr. Maimunah sudi bersemang santai kali ini di podcast PSP. UPM terus berinovasi untuk kualiti kesihatan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia dan juga dunia amnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.